Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, santai-santai sambil minum Nescafe terbaik. Menyegarkan hati, membuka minda. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila berikan komen kamu. Dan kalau kamu suka channel ini, tekan butang subscribe, like, share banyak-banyak, komen banyak-banyak, dan juga tekan butang notifikasi. Tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi ada satu berita yang amat mengejutkan. Walaupun akta lompat parti masih belum dikuatkuasakan, tetapi itu menjadi perbualan di seluruh sarentero negara Malaysia. Semua orang baru tadi pun bercakap dengan kawan, dia tanya bilalah nak kuatkuasakan akta lompat parti. Jadi saya kata kita serahkan sajalah kepada Dewan Rakyat untuk dapat membuat terang undang-undang itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi berita terbaru tentang keluar parti. Kali ini bukan adun tetapi parlimen. Seorang ahli parlimen telah mengesahkan, beliau mengumumkan telah keluar parti dan tidak mahu lagi bersama parti itu, dan beliau mengumumkan keluar parti serta merta, berkuat kuasa serta merta. Selalu kita akan mendengar sebelum ini keluar parti daripada Sabah, Semenanjung. Kali ini jarang-jarang berlaku, tetapi berlaku juga. Akhirnya seorang ahli parlimen daripada negeri Sarawak, Bumi Kenyalang, mengumumkan beliau keluar daripada parti. Dipetik daripada BH Online, ahli parlimen Sri Aman telah mengumumkan keluar daripada PSB. Ini adalah laporannya, tuan-tuan dan puan-puan. Ahli parlimen daripada Sri Aman, Datuk Masir Kujat, hari ini, iaitu kemarin 30 Mac, telah mengumumkan keluar daripada Parti Sarawak Bersatu atau PSB, berkuat kuasa serta-merta. Menerusi satu kenyataan pada hari ini, Masir berkata, beliau kini memberikan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nampaknya, tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik desakan daripada beberapa orang, terutamanya daripada pemimpin UMNO, untuk membubarkan parlimen, satu demi satu, orang-orang penting, besar-besar, ahli-ahli parlimen, menyuarakan sokongan tak berbelah bagi kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Artikel demi artikel menyatakan bahawa Ismail Sabri Yaakob tak patut untuk takut dan goyah, tak patut tunduk kepada permintaan-permintaan orang-orang ini untuk membubarkan parlimen. Kerana rupa-rupanya terbukti ramai ahli parlimen menyokong beliau. Ini bukti terbaru. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, mendapat sokongan majoriti, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, memang dah sah, tak payahlah nak bubar parlimen dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan. Katanya keputusan keluar daripada parti itu, iaitu PSB, telah dibuat selepas beliau mengadakan perbincangan bersama dengan penyokong akar umbi di kawasannya, serta beberapa faktor lain seperti ketidakstabilan politik negara yang menjejaskan kesejahteraan rakyat. Katanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya langkah terbaik untuk MARA ialah untuk mengetepikan politik buat masa ini, supaya dapat membantu menstabilkan dan membina semula negara tercinta ini. Katanya lagi, Perdana Menteri kita sedang melakukan segala yang perlu bagi membantu rakyat Malaysia mengharungi tempoh sukar ini, dan saya perlu memainkan peranan saya dengan menyokong sepenuhnya kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya. Pada Mac 2019, Masir keluar dari Parti Rakyat Sarawak PRS dan menyertai PSB.
nampaknya beliau menjadi lompat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin katakan ialah sebelum ini Nazri Aziz pernah berkata bahawa Tok Mat Hassan nak bubar parlimen sangat supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Nampaknya hampir susahlah untuk Tok Mat Hassan mencapai hasrat beliau itu, kalau betul. Kerana rupa-rupanya memang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apapun desas-desus tentang pembubaran parlimen, desakan-desakan itu semua belum tahu. Kerana yang pasti hanya satu jawapan daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dia kata itu akan diserahkan kepada AMT, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, untuk dibincangkan. Jadi sama ada itu kenyataan, desakan terus-menerus daripada Zahid Hamidi, daripada Tok Mat Hassan, daripada Ahmad Maslat atau siapa sajalah, itu tak boleh terima. Hanya keputusan daripada AMT UMNO saja yang boleh didengar. Tetapi itu pun bergantung 120 juta peratus kepada perkenaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan sama ada Baginda bersetuju untuk membubarkan ataupun tidak. Dan sampai sekarang belum ada lagi kata-kata atau titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang sama ada clue pembubaran parlimen atau apapun sebutan tentang pembubaran parlimen tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ada, Seri Paduka Baginda bertitah bahawa rasuah patut dihapuskan dan rakyat patut didahulukan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang istana, kerabat-kerabat diraja, contohnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin, turut bertitah bahawa politik berrasuah itu perlu dihapuskan dan orang-orang muda, anak-anak muda perlu untuk dididik literasi pengetahuan tentang politik supaya mereka tahu mana kaca, mana permata, mana fitnah, mana fakta dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini satu petanda baru bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak dan Zahid Hamidi semakin dalam keadaan yang tersepit dan amat berbahaya keadaannya sekarang? Adakah mereka mampu untuk mendesak dan akhirnya Perdana Menteri Malaysia yang kita hormati, yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, akan tunduk kepada permintaan mereka atau tidak? Saya fikir Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob orangnya cukup bijak. Dan buat pertama kalinya saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang Perdana Menteri kedua yang pernah datang ke daerah kami, yang bukan untuk berkempen, tapi beliau telah datang dan memberi bantuan. Terima kasih diucapkan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu dengan isu ini? Lompat. Tapi itu haklah, itu hak mereka. Tetapi kalau sudah ada rang undang-undang anti lompat parti, itu bukan lagi hak untuk melompat. Hak mereka boleh lompat, tetapi seperti yang selalu dibincang dan disuarakan, kalau mereka lompat, kerusi itu masih kerusi parti yang dia bertanding. Barulah betul kan? Barulah stabil. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.